Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kepada Allah kita bertemu dalam pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim pada siri yang ke-300. Maka pada kali ini kita telah tiba pada riwayat yang ke-5715. Hadis-hadis daripada sahih Imam Muslim di mana kita telah tiba pada riwayat yang ke-5715. Kita masih lagi berada pada hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim berkenaan tentang pembacaan ruqyah. Apakah maksud ruqyah? Ruqyah adalah al-qiraah, bacaan-bacaan yang dibaca bertujuan untuk memohon kesembuhan, lil istishfa, bertujuan untuk meminta kesembuhan. Sama ada daripada bacaan ayat Al-Quran ataupun zikir dan doa selagi mana ianya tidak bertentangan dengan syarak. Maka apa jua hadis yang Nabi SAW menyebut berkenaan tentang larangan daripada ruqyah. Yang pertama kata para ulama, sama ada ruqyah yang Nabi SAW larang tersebut terdapat padanya unsur-unsur perkataan yang dilarang. Maka sebab itu Nabi SAW larang. Adapun secara umum maka tidak ada masalah untuk membaca ruqyah. Apakah maksud ruqyah? Bacaan bertujuan untuk meminta penyembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dibawakan riwayat 5715 yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kelonggaran untuk para sahabat daripada kalangan Ansar jika mereka ditimpa racun, kena racun, maka mereka juga boleh membaca ruqyah apabila terkena racun. وبه إليه قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود أن أبيه قال سألت عائشة. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha telah ditanya berkenaan tentang ruqyah, bacaan-bacaan bertujuan untuk mengharapkan penyembuhan. Maka Aisyah berkata, rakhasa Rasulullah, Nabi SAW telah mengizinkan li ahli baitin minal ansar, bagi penghuni bagi kalangan orang-orang ansar, fil ruqyah, berkenaan tentang bacaan ruqyah, min kulli dhi humah, daripada setiap yang kena racun. Maksudnya kalaulah racun, maka nak baca ruqyah pun boleh. Lalu ruqyah ini adalah bukan sekadar untuk jika ada gangguan. Nanti pada bab yang seterusnya, maka ada penyakit-penyakit yang Nabi SAW galakkan juga untuk membaca ruqyah. Maka antara ruqyah yang Nabi SAW selalu amalkan, Nabi membaca al-mu'awwidhatain, al-falaq dan an-nas. Nabi membaca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Dan kita telah baca petang tadi bagaimana Nabi selalu membaca doa adhibil ba'sa rabban nas washfi anta syafi. Maka ini adalah antara ruqyah-ruqyah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat 5716 lebih kurang sama. Al-humah, apakah maksud al-humah? Pada baris yang pertama, maka berkata Imam An-Nawawi, al-humah ini maksudnya adalah asam, iaitu racun. Seseorang yang kena racun, maka boleh untuk dibacakan ruqyah kepadanya. Dibacakan ayat-ayat Al-Quran, mengharapkan penyembuhan, memohon penyembuhan kepada Allah untuknya. 5716 wabihi ilaihi qala hadatsana Yahya bin Yahya qala akhbarana Hushaimun an Mughirah an Ibrahim an al-Aswad an Aisyah. Daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala beliau telah berkata, rakhasa Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi kelonggaran li ahli baitin minal ansar, untuk satu penghuni rumah daripada kalangan Ansar, fil ruqyah, pada bacaan ruqyah, minal humah, disebabkan keracunan. Maka Nabi izinkan, Nabi SAW suruh untuk mereka membaca ruqyah. 5717
وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر واللوذ لابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان عن عبد ربه بن سعيد عن عمرة عن عائشة daripada Aisyah radhiyallahu taala anha sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtakal insanu syai'an minhu apabila ada seseorang yang sakit disebabkan sesuatu, apabila ada seseorang sakit, au kanat bihi qarhatun au jurhun, ataupun padanya terdapat luka. Bila ada orang sakit ataupun ada orang yang ada luka pada mana-mana anggota tubuh badan dia, apa yang Nabi buat? Qala Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengisyaratkan bi isba'ihi dengan jari telunjuk baginda, hakaza dengan isyarat begini. Wa wada'a Sufyan sabbabatahu bil ard. Lalu perawi yang Sufyan telah meletakkan jari telunjuknya di tanah, summa rafa'aha, kemudian dia mengangkatnya dan meletakkan pada tempat yang sakit sambil membaca doa berikut. Maka apakah maksud dia? Maka Nabi SAW, antara cara Nabi mendoakan orang yang sakit ketika Nabi berada di Madinah, maka kata Imam Nawawi rahimahullah pada baris yang ketiga, wa ma'nal hadis, maksud daripada hadis yang kita baca tadi adalah annahu ya'khudhu min riqi nafsih. Nabi SAW mengambil sedikit air liur baginda menggunakan jari telunjuk, ala isba'ihi sabbabah, pada jari telunjuk baginda, summa yada'aha, kemudian baginda meletakkan jari telunjuk tersebut ala turab, pada tanah di Madinah, Maka adakah mana-mana tanah ataupun tanah di Madinah sahaja? Maka para ulama berbeza pendapat. Sebab itu pada baris yang kedua berkata Imam Nawawi, qala jumhurul ulama al-murad bi ardina hahuna jumlatul ard. Majoriti para ulama mengatakan mana-mana tanah. Lalu kenapa disentuhkan tanah? Kerana manusia itu diciptakan daripada tanah. Maka Nabi mengambil sedikit air liur baginda dan kemudian meletakkan pada debu dan tanah yang ada di situ, dan kemudian fayamsahu bihi 'alal mawdi'il jarih. Nabi akan meletakkan ataupun mengusapkan pada tempat luka ataupun al-alil, tempat sakit tersebut, dan Nabi membaca doa yang ada dalam hadis tadi. Maka apakah doa dia? Maka Nabi akan mendoakan bismillah, dengan nama Allah, turbatu ardina, tanah tempat kami, biriqati ba'dina, dengan air liur sebahagian daripada kami, yushfa bihi saqimuna, maka sembuhkanlah dengan sebabnya pesakit kami, biizni rabbina, dengan izin Tuhan kami. Lalu sebahagian orang, maka pada waktu itu dia tidaklah menggunakan air liur ataupun menggunakan tanah, kerana ada yang berpandangan itu adalah keberkatan air liur Nabi dan juga tanah yang terdapat di Madinah seperti pandangan yang kita baca pada baris yang kedua. Maka apa dia akan buat? Maka dia akan sekadar letakkan jari telunjuknya dan membaca doa ini, bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna biizni rabbina. Maka sebenarnya ada dua doa dah yang mana kalaulah Nabi ziarah orang sakit, Nabi akan baca, yang kita dah belajar hari ini sahaja. Yang pertama adalah sama juga Nabi akan usap pada tempat di mana orang tersebut sakit dengan ucapan doa, adhibil ba'sa rabban nas ishfi, ataupun washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Dan yang kedua adalah doa yang kita baru baca tadi, bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna biizni rabbina. Qala Ibn Abi Shaybah yushfa saqimuna wa qala Zuhairun li yushfa saqimuna. Ada riwayat yang datang dengan lam, ada riwayat yang datang tanpa lam. Bab yang seterusnya masih lagi tentang ar-ruqyah. Apakah itu ruqyah? Ruqyah adalah bahasa Arab yang memberi maksud bacaan yang tertentu, sama ada daripada Al-Quran, daripada doa, daripada zikir, bertujuan untuk meminta penyembuhan bagi orang yang sakit. Maka itu dipanggil ruqyah. Ruqyah adalah bacaan untuk meminta kesembuhan bagi orang sakit. Maka hukumnya adalah harus, hukumnya adalah boleh. Mana-mana hadis yang kita baca menunjukkan Nabi larang daripada ruqyah, itu adalah ruqyah menggunakan perkataan-perkataan ataupun perkara-perkara yang mendatangkan syirik ataupun tak dibenarkan oleh
syarak. 5,700 5,718 maka dibawakan banyak hadis berkenaan tentang ruqyah daripada al-ain, daripada orang yang terkena pandangan mata yang jahat. Al-ain ataupun nanti disebut di hujung an-nazrah. Juga ruqyah daripada orang yang terkena penyakit an-namlah. Penyakit an-namlah adalah penyakit yang ada pada zaman dulu. Secara ringkasnya, kata Imam Nawawi, an-namlah pada baris yang pertama daripada awal tajuk ini, wahiyah kuruhun. Kuruhun bermaksud juruhun. Ianya adalah luka yang terdapat ataupun ianya adalah luka, ianya adalah nanah yang terdapat pada bahagian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada bahagian tepi badan manusia. Maka zaman dulu apabila seseorang itu dia dapat nanah ataupun luka pada bahagian tepi badan dia, maka penyakit tersebut disebut sebagai an-namlah ataupun penyakit zatul jam yang kita akan lihat dalam hadis. Maka Nabi suruh kalaulah orang ada penyakit ini untuk dia berruqyah, ataupun orang yang kena ain untuk dia berruqyah, membaca ayat yang tertentu ataupun doa yang tertentu yang nanti kita akan baca sebentar lagi. Wal humah, al-humah kita dah sebutkan tadi, al-humah bermaksud jika ada orang yang terkena keracunan. Maka orang yang terkena keracunan, maka Nabi SAW galakkan dia untuk ruqyah juga, untuk ruqyah. Maka semua hadis ini nak dibawakan tentang keharusan ruqyah. Maka janganlah kita terkeliru pada hadis-hadis yang melarang ruqyah. Itu adalah ruqyah menggunakan perkataan-perkataan yang bertentangan dengan syarak, yang bertentangan daripada apa yang dibenarkan oleh syarak. 5,718 kata Imam Muslim, wa bi ilayhi qala hadatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah wa Abu Quraib wa Ishaq bin Ibrahim qala Ishaq akhbarana wa qala Abu Bakr wa Abu Quraib wal lafdh lahumma hadatsana Muhammad ibn Bishr an Mis'ar qala hadatsana Ba'ban ibn Khalid an ibn Shaddad an Aisyah, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Aisyah, anna Rasulullah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana ya'muruha, menyuruh beliau, an tastarqiya minal ain, untuk melakukan ruqyah bagi orang yang terkena ain. Nabi suruh, menunjukkan tak salah untuk kita berikhtiar dengan cara ruqyah. Maka Nabi suruh Aisyah untuk meruqyah apabila ada orang yang terkena penyakit ain. Maka penyakit ain adalah sesuatu yang zaman kita banyak orang tolak ataupun mungkin tak percaya. Namun sebenarnya ianya adalah benar, di mana Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim yang kita pernah baca, al-ainu haqqun, bahawa sesuatu yang berlaku disebabkan pandangan mata jahat manusia ataupun dengki ataupun hasad, maka ianya adalah hak, ianya adalah benar. Al-ainu haqqun. Maka Nabi suruh untuk beruqyah. Apakah maksud ruqyah? Bacaan yang mana dibenarkan oleh syarak daripada zikir, ayat Al-Quran ataupun doa bertujuan untuk meminta kesembuhan kepada Allah bagi orang tersebut. Itu yang dipanggil sebagai ar-ruqyah. 5,719 kita tidak terjemahkan sebab riwayat ini lebih kurang sama. Wa bi ilayhi qala hadatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair qala hadatsana Abi qala hadatsana Mis'ar bi hadzal isnad mislah. 5,720 wa bi ilayhi qala hadatsana Ibnu Numair qala hadatsana Abi qala hadatsana Sufyan an Ma'bad ibn Khalid an Abdullah bin Shaddad an Aisyah, daripada Aisyah radhiyallahu taala beliau berkata, kana Rasulullah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'muruni, memerintahkan aku, an astalqiya minal ain, untuk aku beruqyah daripada penyakit ain. Maka Nabi SAW suruh untuk pada waktu itu ruqyah daripada penyakit ain. Riwayat yang seterusnya 5,721. Wa bi ilaihi qala hadatsana Yahya bin Yahya qala akhbarana Abu Haitham an Asim bin al-Ahwal an Yusuf bin Abdullah an Anas bin Malik. Maka daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkenaan tentang ruqyah, apabila ada orang tanya kepada Anas, boleh tak nak membaca ruqyah? Maka berkata Anas, rukhisa fil humah, maka telah diberikan keizinan oleh Nabi SAW untuk beruqyah fil humah bagi orang yang terkena keracunan, wan namlah, bagi orang yang terkena penyakit namlah. Penyakit namlah adalah penyakit pada zaman dahulu bila seseorang itu mendapat luka ataupun nanah pada bahagian tepi badan dia. Saya tak pasti kalaulah bahasa Melayu apakah nama penyakit tersebut. Dan yang ketiga, wal ain. Wal ain adalah beruqyah
apabila terkena ain. Nanti kita akan belajar apakah ruqyah yang kita boleh baca kalaulah kita rasakan kita terkena ain ataupun ada ahli keluarga kita, kawan-kawan kita yang terkena ain. Ataupun sebenarnya kita dah baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ruqyah disebabkan ain. Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Maka dalam tajuk ini Imam Muslim tidak membawakan hadis-hadis berkenaan tentang ruqyah apabila terkena ain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Tetapi sebenarnya ada ruqyah kalaulah seseorang itu terkena penyakit ain. Ada ruqyah dia. 5722 wa bi ilaihi qala wa hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Yahya bin Adam an Sufyan tahwil wa bi ilaihi qala wa hadatsani Zuhair bin Harb qala hadatsana Humaid bin Abdurrahman qala hadatsana Hasan wa huwa ibn Salih kilahuma an Asim an Yusuf bin Abdullah an Anas radhiyallahu taala anhum. Daripada Anas radhiyallahu taala anhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebentar. Maka ruqyah tentang ain kita dah baca sebenarnya pada riwayat 5698. Riwayat 5698 dan juga 5697. Maka Imam Muslim bawakan dua ruqyah untuk orang yang terkena penyakit ain. Maka dia ada sedikit sebanyak perbezaan pada perkataannya. Kalau riwayat 5697, maka lafaznya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa min kulli da'in yashfik wa min syarri hasidin idza hasad wa syarri kulli dhi'ain. Maka ini pada riwayat 5697. Begitu juga riwayat 5698. Maka riwayat ini juga dikenali sebagai ruqyah Jibril. Sebab ini yang Jibril bacakan kalau Nabi SAW sakit. Maka antara ruqyah yang lain untuk penyakit ain adalah Jibril pernah bacakan kepada Nabi, Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'zi min syarri kulli nafsin aw ainin hasid Allahu yashfik Bismillahi arqiq. Maka ini dah kita baca pada riwayat 5697 dan 5698. Ruqyah untuk ain yang mana Jibril pernah bacakan kepada Nabi apabila Nabi SAW jatuh sakit. Riwayat 5722 dan 5722. Riwayatnya lebih kurang sama dengan riwayat sebelum ini. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Yahya bin Adam an Sufyan tahwil wa bi ilaihi qala wa hadatsani Zuhair bin Harb qala hadatsana Humaid bin Abdurrahman qala hadatsana Hasan wa ibn Salih kilahuma an Asim an Yusuf bin Abdullah an Anas. Daripada Anas radhiyallahu anhu beliau berkata rakhasa Rasulullah, Nabi SAW telah mengizinkan fi ruqyah, untuk membaca ruqyah. Apakah ruqyah? Zikir, doa, ayat Al-Quran yang dibaca bertujuan untuk memohon penyembuhan, kesembuhan bagi seseorang yang ditimpa sakit. Maka apakah sakit yang disebutkan dalam hadis ini? Ruqyah untuk ain. Ain bermaksud seseorang yang terkena sakit akibat daripada pandangan mata jahat ataupun mata hasad dengki daripada orang lain. Wal-humah, al-humah bermaksud adalah penyakit yang disebabkan keracunan, dan an-namlah adalah penyakit daripada luka, daripada nanah yang menyerang pada bahagian sisi, bahagian tepi tubuh badan manusia, dan ianya juga dalam bahasa Arab disebut sebagai penyakit zatul jam. Wa fi hadis Sufyan Yusuf ibn Abdullah ibn al-Harith, riwayat 5723, yang mana ada seorang daripada pembantu kepada Ummu Salamah maka telah jatuh sakit. Maka Nabi kata dia kena nazarah, dia kena ain.
Maka Nabi SAW perintahkan untuk dibaca ayat-ayat ruqyah, dibacakan ruqyah bagi wanita, untuk wanita tersebut. Wa bi ilaihi qala hadatsani Abu Rabi' Sulaiman bin Daud qala hadatsana Muhammad bin Harb qala hadatsani Muhammad bin Walid Az-Zubaydi an Az-Zuhri an Urwah ibn Zubair an Zainab binti Ummi Salamah, daripada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, isteri Nabi SAW, sesungguhnya baginda telah bersabda, li jariyatin, bagi seorang wanita yang terdapat di dalam rumah Ummu Salamah isteri Nabi, ra'a, Nabi telah melihat, biwajhiha, pada wajahnya, saf'atan, pucat. Nanti diterjemahkan sebagai sufrah. Nabi nampak wajah dia pucat, wajahnya berubah. Maka Nabi pun bersabda, biha nazarah, maka wanita ini terkena pandangan mata. Fastarqu laha, maka ruqyahlah untuk dia. Fastarqu laha, maka Nabi suruh untuk meruqyahkan bagi wanita tersebut. 5724. Wa bi ilaihi qala hadatsani Uqbah ibn Mukram al-Ammi qala hadatsana Abu Asim an Ibn Jurayj qala wa akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma yaqul rakhasa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi keizinan untuk keluarga Hazam fi ruqyatil hayyah, untuk mereka membaca ruqyah apabila terkena gigitan ular. Al-hayyah adalah ular. Wa qala li Asma binti Umais, dan baginda bersabda kepada Asma binti Umais, mali ara ajsama bani akhi, mengapa aku melihat tubuh badan anak saudaraku, anak saudaraku maksudnya keluarga Ja'far bin Abi Talib, dari'atan, mereka kelihatan kurus, tusibuhumul hajah, seolah-olah mereka ditimpa sakit. Maka qalat la, maka berkata Fatimah binti Umais, yang mana isteri kepada Ja'far bin Abi Talib, yang kemudiannya dia berkahwin dengan Abu Bakar As-Siddiq. Maka berkata Fatimah binti Umais, la, tidak, walakinil ainu tusri'u ilaihim, namun wahai Rasulullah, anak-anakku ini mereka terkena penyakit ain, kata Fatimah. Maka baginda pun bersabda, irqihim, maka bacalah ruqyah kepada mereka. Bacalah ayat-ayat zikir ataupun doa untuk meminta penyembuhan bagi mereka. Maka semua hadis-hadis ini Imam Muslim bawa nak menunjukkan keharusan untuk melakukan ruqyah. Dan mana-mana ada hadis yang melarang, sebenarnya itu adalah ruqyah bagi perkataan-perkataan yang tak dibenarkan oleh syarak. Qalat, berkata berkata Fatimah binti Umais, fa'aradtu alaih, maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kata Fatimah binti Abi Umais, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka aku perdengarkan kepada Nabi ruqyah yang ingin dibacakan untuk anak dia. Maka Nabi izinkan, irqihim, sabda Nabi SAW, ruqyahkanlah mereka dengan bacaan tersebut. 5725, masih lagi berkenaan tentang Nabi menyuruh untuk membaca ruqyah bila seseorang terkena gigitan ular, kalajengking dan sebagainya. Wa bi ilaihi qala wa hadatsani Muhammad bin Hatim qala hadatsana Rahb bin Ubadah qala hadatsana Ibn Jurayj qala akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Jabir bin Abdullah, Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala telah berkata, arkhasan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi keizinan fi ruqyatil hayyah, membaca ruqyah bagi orang yang terkena sengatan ataupun gigitan ular, li Bani Amr, untuk Banu Amr. Qala Abu Zubair wa sami'tu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma yaqul la dagat rajulan minna aqrabah, kata Jabir bin Abdullah, salah seorang daripada kami telah terkena gigitan kalajengking. Wa nahnu julus, dan kami ketika itu sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun, maka seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, arqi, adakah aku boleh membaca ruqyah bagi orang yang terkena gigitan kalajengking ini? Maka baginda pun bersabda, man istata'a minkum, barang siapa yang mampu di antara kamu, ayyan fa'akha, untuk mendatangkan manfaat bagi saudaranya, falyaf'al, maka lakukanlah. Maka Nabi kata, kalaulah tahu ruqyah yang tertentu untuk orang yang terkena penyakit tertentu, maka lakukanlah ruqyah tersebut. 5726 kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala wa hadatsani Sa'id bin Yahya al-Umawi qala hadatsana Abi qala hadatsana Ibn Jurayj bi hadzal isnad mislah ghaira annahu qala faqala rajulun minal qaumi arqihi ya Rasulullah, adakah boleh aku baca ruqyah bagi lelaki yang terkena gigitan kalajengking ini? Maka
Nabi SAW izinkan walam yakul arqi. 5727 riwayat yang lebih kurang sama. Wa bi ilai qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Abu Sa'id al-Ashaj qala hadatsana Waqi' al-A'mash an Abi Sufyan an Jabir, daripada Jabir radhiyallahu taala beliau berkata, kana li khal, adalah salah seorang pak cikku, kata Jabir, yarqi minal aqrab, dia pandai melakukan ruqyah bagi orang yang terkena gigitan kalajengking. Maka dia ada ruqyah tertentu, bacaan-bacaan yang tertentu, dan dia mahir dalam ruqyah bagi orang yang terkena penyakit kalajengking. Fanaha Rasulullah anir ruqa. Maka Nabi pernah melarang daripada ruqyah, tapi bukan secara umum. Sebenarnya Nabi larang daripada ruqyah yang menggunakan perkataan-perkataan yang bertentangan dengan syarak. Maka bila Nabi SAW larang daripada ruqyah, maka para sahabat ingat Nabi larang secara umum. Fa'atahu faqala ya Rasulullah, maka lelaki ini pakcik kepada Jabir bin Abdullah datang kepada Nabi bertanya, wahai utusan Allah, innaka nahaita 'anil ruqa, sesungguhnya Tuan ada melarang daripada ruqyah, wa ana arqi, sedangkan aku seorang yang mahir dalam ruqyah bagi orang yang terkena gigitan kalajengking. Faqala, maka baginda bersabda, man istata'a minkum an yanfa'akha, barang siapa di antara kamu yang mampu untuk mendatangkan manfaat kepada saudaranya dengan ruqyah-ruqyah yang dia tahu, falyaf'al, maka lakukanlah. Bererti sebenarnya Nabi tidaklah larang untuk ruqyah secara umum. Yang Nabi larang adalah ruqyah tertentu yang menggunakan perkataan tertentu yang bertentangan daripada ajaran syarak. 5728 kita tidak terjemahkan. Wa bihi ilayhi qala wa hadatsanahu Utsman bin Abi Syaibah qala hadatsana Jarir al-A'mash bi hadzal isnad mislah. 5729. Wa bihi ilayhi qala wa hadatsana Abu Quraib bin qala hadatsana Abu Muawiyah qala hadatsana al-A'mash an Abi Sufyan an Jabir, daripada Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata, naha Rasulullah, Nabi SAW pernah melarang daripada ruqyah. Faja'a alu Amr bin Hazam, maka telah datang kepada Nabi keluarga Amr bin Hazam. Faqalu, yang mana kita dah baca dah tentang keluarga Hazam pada riwayat sebelum ini. Nabi SAW izinkan mereka untuk melakukan ruqyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Maka telah datang keluarga Amr bin Hazam kepada Nabi. Mereka berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami mempunyai bacaan ruqyah, narqi biha minal aqrab, yang mana ruqyah ini terbukti berkesan untuk orang yang terkena gigitan kalajengking. Maksudnya dia ada bacaan-bacaan yang tertentu yang mana kalaulah dibaca bagi orang yang terkena gigitan kalajengking, dengan izin Allah sembuh. Wa innaka nahaita 'anil ruqa, namun wahai Rasulullah, Tuhan melarang daripada ruqyah. Maka mereka pun memperdengarkan ruqyah mereka kepada Nabi. Fa'araduha alaih, maka mereka membaca ruqyah yang mereka biasa guna untuk meruqyah orang yang terkena gigitan kalajengking, mereka perdengarkan kepada Nabi. Faqala, maka baginda bersabda, ma ara ba'sa, maka kalaulah ini perkataan yang kamu gunakan, baginda bersabda tidak ada masalah. Man istata'a minkum, barang siapa di antara kamu yang mampu untuk memberi manfaat kepada saudaranya, falyanfa'hu, maka hendaklah dia memberi manfaat kepada saudaranya. 5730. Maka hadis yang terakhir berkenaan tentang ruqyah ini, Imam Muslim bawakan nak menunjuk bahawa selagi mana ruqyah tersebut, apakah ruqyah? Bacaan-bacaan bertujuan untuk meminta kesembuhan tersebut tidak ada perkataan yang membawa syirik, maka sebenarnya tidak ada masalah. Riwayat 5730. Wa bi ilaihi qala hadatsani Abu Tahir qala akhbarana Ibn Wahb qala akhbarani Muawiyah bin Salih an Abdurrahman bin Jubair an Abi an Auf bin Malik al-Ashja'i, daripada Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu beliau berkata, kunna narqi fil jahiliyah, kami pernah melakukan ruqyah pada zaman jahiliyah. Fakulna, maka kami pun tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, kaifa nara fi dhalik, apakah pandangan Tuan wahai Rasulullah tentang ruqyah kami? Maka baginda pun bersabda, i'ridu alayya, perdengarkanlah bacaan ruqyah yang kamu biasa buat pada zaman jahiliyah kepadaku. Maka hadis ini menjelas bahawa ruqyah yang dibacakan oleh Auf bin Malik al-Ashja'i yang mereka perdengarkan kepada Nabi bukan ruqyah daripada ayat Al-Quran, sebab mereka dah gunakan daripada zaman jahiliyah, bukan daripada zikir dan doa yang Nabi ajar kepada mereka, sebab mereka dah guna daripada zaman jahiliyah. Maka hadis ini menunjukkan keharusan untuk menggunakan ruqyah
yang bukan daripada ayat Al-Quran, yang bukan daripada hadis-hadis, yang bukan daripada doa, yang bukan daripada zikir. Selagi mana sabda Nabi SAW bila Nabi dengar ruqyah yang mereka baca, sabda Nabi la ba'sa birruqah, tidak ada masalah dengan ruqyah kamu, malam yakun fihi syirkun, selagi mana tidak ada pada ucapan ruqyah tersebut kesyirikan. Selagi mana tak ada syirik, maka tidak ada masalah. Maka tak ada masalah nak menggunakan perkataan yang bukan walaupun daripada Al-Quran dan hadis. Hadis ini menjadi dalil adanya keharusan dengan syarat tidak ada kesyirikan pada perkataan-perkataan yang digunakan. Kemudian Imam Muslim membawakan hadis berkenaan adakah boleh untuk mengambil bayaran untuk ruqyah. Kan kalaulah contoh ada orang tu ruqyah, selalunya zaman kita ruqyah digunakan untuk orang yang terkena jin. Maka adakah boleh ambil upah? Maka hadis ini menjadi dalil bahawa jawapannya adalah boleh. InsyaAllah kita akan sambung esok insyaAllah. Terima kasih semua. Kita jumpa nanti pada jam 10.30 untuk perkongsian sirah insyaAllah. Terima kasih semua.